kembali lagi bersama saya Cikgu Yusof dalam pembelajaran Bahasa Melayu penulisan. Baiklah, apa yang kita akan pelajari pada hari ini adalah pada bahagian C, iaitu karangan. Baiklah, seperti biasa, sediakan buku teks Bahasa Melayu, kertas teks pad dan juga buku kosakata. Untuk buku teks Bahasa Melayu, kita buka pada muka surat 119 di bawah unit 18 Negaraku Hebat. Dan untuk hari ini kita akan belajar pada latihan pengukuhan muka surat 119 dan cikgu dapatkan satu tajuk untuk karangan tersebut yang bertajuk projek buku skrap Norah. Mari kita lihat kepada gambar berikutnya. Seperti cikgu nyatakan, latihan pengukuhan pada muka surat 119, bina ayat dan perenggan. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini, murid dapat menulis draft dan menghasilkan penulisan imajinatif dan deskriptif bertajuk projek buku skrap Norah. Dan ini merupakan contoh. Sekiranya murid tak tahu apa itu buku skrap, boleh tengok contoh gambar di sini. Baiklah, ini merupakan 3 tokoh kemerdekaan negara kita dan setiap tokoh ini mewakili daripada kaum masing-masing. Gambar pertama seperti yang kita telah kenali adalah Perdana Menteri yang pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman. Gambar yang kedua adalah Tun H.S. Lee dan gambar yang ketiga adalah Tun V.T. Sambantan. Dan ketiga tokoh ini mewakili daripada kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Mari kita lihat pada buku teks buku surat 119. Ini adalah kerja rumah Norah yang perlu disiapkan. Bina ayat dan perenggan. Mari kita sama-sama baca pada perenggan yang pertama. Norah hendak menyiapkan projek buku skrap tentang tokoh pejuang kemerdekaan negara. Antara tokoh tersebut termasuklah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tun H.S. Lee dan Tun V.T. Sambantan. Jadi dekat sini Norah perlu siapkan kerja rumah dia. Dia perlu buat satu buku skrap tentang tokoh yang telah cikgu bacakan. Mari kita lihat perenggan yang kedua. Norah mencari maklumat tentang tokoh-tokoh tersebut. Dia, dan di sini ada gambar pensel, bermakna kita kena bincangkan jawapan untuk perenggan kedua. Mari kita lihat slide seterusnya. Dan ini adalah jawapan daripada isi penting untuk perenggan kedua. Dan ada 3 isi yang telah diberikan daripada buku teks. Yang pertama, pergi ke pusat sumber. Kedua, mencari buku. Dan yang ketiga, membaca buku sejarah. Ada 3 isi dan 3 isi ini kita boleh jadikan dia dengan 3 ayat dalam satu perenggan. Mari kita simak. Pergi merupakan kata kerja. Kita gunakan teknik SKOP untuk membina ayat. Pergi ke pusat sumber. Jadi siapa yang pergi ke pusat sumber? Mestinya Norah. Dan di sini ada dia, iaitu kata ganti bagi Norah. Dia pergi ke pusat sumber untuk mendapatkan maklumat tersebut. Kita ambil daripada ayat yang pertama untuk mendapatkan maklumat tersebut. Mencari merupakan kata kerja, jadi tambah saja dia. Dia mencari buku tentang sejarah Malaysia. Jadi ada satu ayat yang lengkap. Yang ketiga, membaca buku sejarah. Dia membaca buku sejarah Malaysia yang telah didapatinya daripada perpustakaan. Mari kita simak jawapan bersama-sama. Norah mencari maklumat tentang tokoh-tokoh tersebut. Dia telah pergi ke pusat sumber sekolahnya untuk mendapatkan maklumat. Dia mencari buku tentang sejarah tokoh Malaysia. Dia membaca buku sejarah tentang tokoh pejuang kemerdekaan negara. Jadi 3 isi di sini merupakan 3 ayat dalam perenggan yang kedua. Sangat mudah dan sangat faham sekiranya kamu pandai menggunakan teknik SKOP. Mari kita semak kepada perenggan yang ketiga. Dalam perenggan yang ketiga ada 3 isi juga. Yang pertama, melayari internet. Yang kedua, mendapatkan maklumat. Dan yang terakhir, mencetak gambar. Pada bahagian perkataan di hadapan, semuanya merupakan kata kerja. Melayari, mendapatkan, mencetak. Jadi kita gunakan teknik SKOP dan kesemua 3 ini adalah dia. S dia adalah dia, iaitu Norah.
Kemudian masukkan juga penanda wacana supaya karangan kamu jadi cantik dan ada hubung kait antara perenggan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kemudian dia juga melayari internet. Dia mendapatkan maklumat daripada laman sesawang. Akhirnya dia telah mencetak gambar-gambar tokoh tersebut. Itu merupakan contoh jawapan bagi perenggan ketiga. Mari kita simak. Selain itu, gunakan penanda wacana mencegah highlightkan ini. Selain itu, Nora juga melayari internet. Dia mendapatkan maklumat tentang tokoh-tokoh tersebut daripada laman sesawang. Dia turut mencetak gambar-gambar tokoh tersebut. Selain daripada dia dapat maklumat, dia juga print, print gambar-gambar tokoh yang telah kerja rumah beliau nyatakan. Mari kita lihat pada perenggan yang berikutnya. Selain daripada Nora mencari maklumat di internet, di perpustakaan, Nora juga telah mengunjungi muzium. Dan seperti biasa, mengunjungi muzium, isi yang pertama, isi yang kedua mencatat maklumat dan isi yang ketiga menyiapkan tugasan. Dan masih sama juga, mengunjungi, mencatat dan menyiapkan adalah kata kerja, dan ini telah memudahkan kita untuk membina ayat. Pada perenggan yang sebelum ini, kita letakkan penanda wacana selain itu. Jadi, untuk perenggan ini kita boleh letak tambahan lagi. Tambahan lagi, Nora juga mengunjungi muzium, dan katakan di manakah muzium itu terletak. Sama ada di Johor Bahru, Kuala Lumpur, di Melaka atau di mana-mana tempat yang kamu rasa sesuai. Tambah lagi, Nora juga telah mengunjungi muzium di ibu kota Kuala Lumpur. Dia telah mencatat maklumat tokoh daripada muzium tersebut. Menyiapkan tugasan. Dengan maklumat tersebut, Nora dapat menyiapkan tugasannya. Mari kita semak jawapan. Tambahan lagi, Nora juga mengunjungi muzium sejarah di ibu kota Kuala Lumpur. Dia mencatat maklumat yang telah diperolehnya. Dia menggunakan maklumat itu untuk menyiapkan tugasan sekolahnya. Kesemua tiga isi yang berada pada setiap perenggan dijadikan 3 ayat dalam perenggan demi perenggan, dan ini sangat mudah. Dan di sini cikgu berikan tajuk karangan tersebut sebagai projek buku skrap Nora, kerana karangan ini berkaitan dengan Nora perlu membuat satu kerja rumahnya. Dan 4 kotak disk ini mewakili sebagai 4 perenggan daripada buku teks dan juga perbincangan kita sebentar tadi. Perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan yang ketiga dan perenggan yang keempat. Jadi murid boleh catatkan dan isikan salin semula karangan ini di dalam kertas testpad kamu. Dan yang terakhir sekali, ini adalah ejaan yang perlu kita murid-murid buat pada minggu hadapan, pada hari Ahad. Jadi sekali itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Diharapkan kamu dapat faham dan aplikasikan teknik membuat karangan ini ke dalam kerja rumah kamu. Berjumpa lagi pada video yang akan datang. Bantu cikgu like, share dan subscribe. Bye.